baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka hendaklah kami ni Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid. Maka hendaklah kami Syekh Ahmad nyatakan segala aqaid, segala simpulan-simpulan iman, segala aqaid yang wajib pada syarak mengetahui akan dia, akan segala aqaid. Manakah segala aqaid yang wajib pada syarak mengetahui akan dia? Daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Ta'ala dan segala Rasulnya, serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya. Jadi ni ada kereta, ada orang nak keluar ni, TAG 77. TAG 77 ada orang nak keluar. Serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya, dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Maka adalah kami nyatakan, maka kami berkata. Maka ni atau pada kata nyatakan. Kami hendak nyatakan segala akidah, maka kami Syekh Ahmad berkata. Apa maqul qaul, perkataan Syekh Ahmad ni? Wajib bagi Allah Ta'ala. Itu dipanggil permulaan kata Syekh Ahmad. Lepas tu penutup katanya di mana? Dah habis kitab penutup kata tu. Sekarang ni maka kami berkata, kata Syekh Ahmad ni. Apa Syekh Ahmad nak katanya? Perkataan Syekh Ahmadnya, wajib bagi Allah tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya, zat Allah yang maha tinggi. Yang itu permulaan. Kata Syekh Ahmad Al-Fatani. Maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid, segala simpulan-simpulan iman. Dia aqaid ni jamak daripada aqidatun. Aqidah banyak, aqaid. Kalau kira gok tak ada lah segala tu. No. Sebab aqaid itu segala akidah. Dia gitu. Aqaid. Kalau nak letak segala akidah, kena tak? Ni segala aqaid. Aqaid itu lafaz jamak dah. Kalau kata kau Arab, aqaid mana apa? Segala akidah. Gitu. Tapi di sini sebut segala aqaid. Aqaid itu segala dah. Segala aqaid, segala simpulan iman, akidah, mu'taqadah, perkara yang disimpulkan. Dia akidah ni, di iman, akidah, dia iman ni kepercayaan yang sepenuhnya, kepercayaan yang putus tu iman. Akidah samalah. Akidah ni pegangan yang kita sipu mati, sama je, lebih kurang je pada ni. Apa di iman kita terdahulu, membenar hati. Membenar hati itu membenar tahap mana? Membenar hati sepenuhnya. Itu iman. Mengaku hati, mengaku yang putus. Putus macam mana ni? Seolah-olah kita sipu mana? Sipu mati. Tinggal seorang pun, gitu dah kepercayaan kita. Gitu dah keimanan kitanya. Mana? Apa mana? Lepas tu dia
Dia sebut akidah ni dia macam kita kata akad tu lah, akad jual beli. Tu mai perkataan akidah mai daripada akdeng tu lah, akad. Apa akad? Tu bab pekoh lah. Akad pekoh ni boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Akad nikah kahwin pun boleh dibatalkan, cerai lah. Tapi nak ceritanya, sebelum daripada kita akad jual beli, hak ni barang dia hak ni. Hak ni ada duit. Berkira. Kemudian kita pun akad. Mana? Akad dah lah. Mula tu kita kira dulu nak tawar menawar ke. Okey. Puas hati. Kita pun akad jual beli, ikat dah. Kita beri duit, barang tu hak kita. Akad, ikat dah tu. Tapi hak akad ni boleh, ikat ni boleh putus balik. Sama juga dengan akad nikah. Risik, pinang, okey, clear dah. Janji molek dah, setuju molek dah, dia pun akad. Mana ikat dah tu, ikat. Itu asalnya, ikat. Tapi ikatan tu boleh putus dengan cerai. Itu asal dia, akdeng ni, mana ikat. Jadi akidah ni kepercayaan yang kita ikat, yang kita sipu, yang mana kira-kira tak ada dah, gitu dah kitanya, tak gerak-gerak dah, ikat mati. Itu akidah. Jadi kita pegangan tu, kita panggil pegangan. Akidah diterjemah dengan pegangan. Pegangan bahasa Melayu, akidah bahasa Arab. Akidah bahasa Arab, pegangan bahasa Melayu. Apa makna pegangan? Ni, kita pegang di hati kita ni. Pegang saja tak? Kita sipu. Kita percaya yang sepenuhnya. Kita percaya yang putus. Ni, iman, akidah, pegangan. Akidah satu, aqaid tu banyak. Maka hendaklah kami nyatakan, kami terangkan segala aqaid, segala simpulan-simpulan iman. Dipanggil aqaidul iman, simpulan-simpulan iman. Simpulan iman mana ni yang akan dinyatakan oleh Syekh Ahmad? Yang wajib pada syarak mengetahui akan dia. Yang wajib pada syarak mengetahui akan dia. Yang mana terdahulunya permulaan yang wajib pada syarak adalah mengenal Allah. Itu permulaan yang wajib pada syarak, mengenal Allah, dengan bahawa mengetahui segala sifat-sifat Allah, mengetahui berkaitan dengan aqaidul iman tu. Jadi sekarang ni Syekh Ahmad nak masuk dalam ni, nak memulai bicara hak kewajipan permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa mengetahui akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini susunan dalam kitab Faridatul Faraid. Yang saya sebut berulang-ulang kali dah, Faridatul Faraid ni memang rankingnya nombor 1. Dan sesuai dengan Syekh Ahmad cadangkan terdahulu di awal kitab, supaya jadikan kitab Faridatul Faraid ni seumpama apa? Dia jadikan sebagai panggil di awal kitab kita dulu. Dipanggil penjangan tu. Maksudnya penjangan apa? Kalau kita katakan dia asalnya plumbing tu, angkat tinggi puan, bubuh atas tu, bubuh dalam, jatuh rumah suami dia. Kenapa? Kalau berjalan nampak orang mana? Nampak tu? Orang tinggi ya. Kalau dululah orang perempuan tinggi. Jadi seolahnya faridah ni biar duduk situ. Kalau nak bicara bab ilmu tauhid, nampaklah dah atas sekali tu. Hak tu hak pengarang suruh bubuh faridah ni. Mana apa bubuh faridah ni hak tepat tinggi sekali. Apa hal dalam bab pegangan, nampak kitab Faridatul Faraid. Ni hak pengarang Syekh Ahmad. Dan apa yang berlaku kepada kitab Faridatul Faraid memang seumpama tu. Memang seumpama tu. Maknanya sebut kata pengajian akidah kaedah sifat 20 Faridatul Faraid, tak lagi daripada Faridatul Faraid. Yang mana di awal kitab
Kitab Faridatul Faraid ni bicara bab iman. Tetapi Faridatul Faraid memulai dengan pengenalan ilmu dulu. Ni pengenalan ilmu. Ilmu tauhid, ilmu bicara apa? Maudhu' dia. Kemudian berkaitan dengan faedah dia. Guna mengaji ilmu tauhid guna faedah mengaji ilmu tauhid ni dapat kemenangan beruntung yang selama-lamanya. As-sa'adah al-abadiyah. Mana kebahagiaan yang selama-lamanya, mana syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah ngaji ilmu tauhid. Dapat kemenangan dan beruntung yang selama-lamanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab syarat nak syurga adalah tauhid. Itu syarat nak syurga. Syarat nak masuk syurga adalah tauhid. Iman, aqidah, itu syarat syurga. Alladzina amanu, itu syarat syurga. Wa basyiril ladzina amanu, Nabi kata, beri khabar gembira olehmu ya Muhammad akan mereka-mereka yang beriman. Itu yang pertama. Khabar gembira dengan syurga kepada siapa? Wa basyiril ladzina amanu. Atau mula-mula barulah wa amilus solihat, dan mereka-mereka yang beramal soleh. Khabar gembira apanya? Bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan bahawasanya balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawah syurga tu sungai-sungai. Tapi khabar gembira pada siapa ni? Kepada orang yang beriman. Ni. Ini faedah ngaji ilmu tauhid. Nak dapat kejayaan, keuntungan yang kekal selama-lamanya, kekal abadi, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Sama ada syurga segera ataupun syurga kemudian. Syurga segera tanpa neraka terlebih dahulu, ataupun syurga tu kemudian selepas daripada kena bakar dalam neraka jahanam terlebih dahulu, tapi akhirnya syurga. Syaratnya iman. Yang mana belajar ilmu tauhid ini adalah untuk selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Belajar tauhid dalam kitab-kitab tauhid menyatakan bahawa beruntunglah mereka yang belajar ilmu tauhid yang menyelamatkan daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari kekal neraka. Neraka ada 7 lapis. 7 lapis itu, 6 lapis itu kekal. 1 lapis hak atas je, neraka jahanam yang tidak kekal, yang akan dikharabkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kekalnya 6 lapis neraka. Jadi nak selamat daripada kekal neraka, ilmu tauhid. Nak selamat dari kekal neraka. Maknanya kalau kena neraka jahanam tak kekal, akhirnya akan dapat keuntungan keuntungan yang selama-lamanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak bolehlah setakat selamat dari kekal neraka, nak selamat daripada neraka jahanam wa amilus solihat. Itu nak selamat daripada neraka jahanam. Nak selamat dari kekal neraka, alladzina amanu. Nak selamat daripada neraka jahanam, wa amilus solihat. Jadi syurga terus ni siapa ni? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh, khabar gembira dengan syurga. Hak ni syurga direct. Tapi nak beramal soleh, iman, tauhid, akidah terlebih dahulu. Barulah pergi pada amal soleh. Amal soleh ni mana? Amal soleh ni taat zahir dan batin. Meninggalkan maksiat zahir dan batin. Ni amal soleh. Amal soleh ni taat zahir dan batin. Bukan taat zahir saja, semayang tak tinggal, puasa tak tinggal. Taat batin, taubah, syukur, sabar, ikhlas, tawakul, redha, ada ke tak? Tak ada. Tidak beramal soleh lah tu.
Kemudian meninggalkan maksiat zahir dan batin. Bukan hanya meninggalkan maksiat berjudi, minarok, mengumpat, bukan itu saja. Meninggalkan maksiat batin, riya, ujub, takabur, hasad, dosa-dosa besar belaka itu. Kalau tak tinggal maksiat batin ni, balasannya neraka jahanam. Jadi nak selamat dari neraka jahanam ni, wa amilus solihat. Pekoh kena comel, tasawuf kena comel ilmu dan amal. Ada ni. Nak amal soleh, pekoh dan tasawuf, ilmu comel, amal pun comel. Ilmu dan amal, pekoh, tasawuf, itu beramal soleh. Tapi yang pertamanya iman. Itu yang pertama. Akidah yang pertama. Itu faedah ngaji ilmu tauhid. Selamat daripada dapat keuntungan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada kekal neraka, sama ada syurga tu terus dengan beramal soleh ataupun syurga tu kemudian kena bakar dengan api neraka terlebih dahulu kerana tidak beramal soleh. Tak beramal soleh tadilah. Ketaatan batin tidak ada, sembahyang ada, ikhlas tidak ada. Dengan maksiat zahir tinggal belaka, tapi riak sifat kita, hasad sifat kita, takabur sifat kita. Itu balasan neraka belaka tu. Itu balasan neraka belaka tu. Ingat baik tu. Sebab itulah Imam Ghazali tekan dalam kitab Minhajul Abidin, terkadang kita ni wa'amah dengan kita meninggalkan perkara yang harus. Kan harus tinggal makan kerana nak puasa sunat. Makan harus. Ya. Kita makan belaka kan siang hari ni harus. Ya. Tapi tinggal makan yang harus kerana nak puasa sunat amal. Tidur malam harus. Kita main isyak dah. Tinggal tidur separuh-separuh je, bangun buat amal. Tinggal perkara yang harus. Amal apa ni? Amal dengan ilmu ni. Orang yang puasa, orang yang qiyamul lail, ada akidah. Kalau akidah pun tak ada, tu dah cerita dalam kitab Minhaj. Orang ada akidah. Sembahyang dia dengan ilmu, bukan sembahyang adah. Puasa dia dengan ilmu, bukan puasa adah. Tetapi dia puasa sunat, dia sembahyang sunat, dia tinggal makan yang harus, dia tinggal tidur yang harus, tetapi dia mengekali riak, ujub, takabur yang mewajibkan neraka. Itulah kitab Minhajul Abidin. Jadi dia buat amal sunat, dia rasa macam taat dah dianya. Walhal dia duduk dalam mengekali dosa-dosa besar yang mewajibkan neraka. Sebab apa? Sebab tidak meninggalkan maksiat batin. Tapi kalau akidah pun tak heran, semayang pun dengan tanpa ilmu, tu gelak gambar tu. Tu gelak gambar tu balik awal tu. Tak ada nilai tu. Anak tekan wa amilus solihat ni. Bukan zahir je. Kita kadang-kadang kita duk penting hak zahir je. Hati macam mana? Jadi tauhid nak selamat dari kekal neraka. Kemudian dalam kitab Faridatul Faraid dimulakan dengan agama. Apa dia agama? Kemudian apakah tanda agama yang sebenar? Mengaku agama belaka. Apakah tanda agama yang sebenar? Yang pertamanya sah akidah, sah i'tiqad. Berpegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu tanda yang pertama daripada 4 tanda dalam kitab Faridatul Faraid ini. Sah i'tiqad. Akidah ahli sunnah wal jamaah itu tanda agama. Bahawa lagi kepada mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan segala rangan zahir dan batin. Ini orang beragama yang sebenar. Beragama yang sebenar ni bukan kata orang yang sempurna agama. Sempurna agama tu naik tinggi-tinggi. Tu sempurna agama. Tapi beragama dahulu. Dimulai dengan pertamanya sah i'tiqad. Ini agama yang sebenar. Bukan hanya rupa agama. Akhir zaman kan rupa agama, tapi tak ada agama. Rupa agama. Kadang-kadang masjid surau tu ramai orang. Kuliah-kuliah agama pun ada je.
Tapi pembicaraan bab ilmu akidah mantak ke dak? Mantak ke dak? Apa dia kata? Tak ada pun. Kalau ada pun rekah-rekah je. Secara sempitan lalu je. Dan macam mana beragama seumpama tu? Ini cerita hak majlis surat. Hak majlis surat pula hak bukan kosong. Ada kuliah tiap-tiap malam. Lepas tu kuliah dalam bab akidah macam mana? Ada dah. Kemah tak lagi. Mantap tak lagi ahli jemaah kita dengan akidah ni. Hak ni tak ada kecuali walaupun seorang hak ni. Tak ada kecuali walaupun seorang dah bab ni, bab akidah. Tapi kadang-kadang majlis surau sendiri pun bab akidah, bab pegangan tidak dititik beratkan. Rekah-rekah gitu je. Rekah-rekah je. Kalau cerita secara lengkap pun cerita sekali lalu je. Lengkap diceritakan tetapi sekali lalu. Cukup dicerita tapi sekali lalu. Dalam keadaan masyarakat yang akidahnya parah, kesalahan akidah yang parah, walaupun kita cerita tu cukup kita cerita, tapi sekali sebut tak makan. Tak makan. Tak makan. Cerita cukup tapi tak ulang, tak makan. Sebab ada orang mengajar dia royak benar. Ni sekali saya sebut ni, ambil molek ni payah sini ni. Tapi saya beritahu sekali je, ambil molek. Dia royak sekali sungguh. Esok dah minggu depan dah royak dah. Sekali sungguh. Tapi dia kata juga, ni payah ni. Dengar molek, payah ni. Saya royak sekali je ni, saya tak ulang ni. Dia kata payah. Tapi dia royak dah. Dia beritahu dah, saya hanya beritahu sekali. Ambil perhati molek lah. Dia kata bahaya betul dah ni sebuah dengan dia nya. Dia royak sekali sungguh. Dia kalau bab pegangan yang akidah yang parah ni tak boleh sekali. Setahun pun setahun pun. Bukan kata berkali-kali, beratus-ratus kali setahun pun masih lagi ngesong, payah. Walaupun setahun sekalipun. Di Masjid Abidin tu lah radio. Setahun 4 bulan. Tekan bab qada dan qadar. Setahun 4 bulan. Bukan sekejap-sekejap. Setahun 4 bulan. Tapi hak saya dengar-dengarnya ngesong. Dia kata lepas nak habis dah barulah terbuka, dia kata. Memang dengar jadi serabut pening, dia kata. Tak faham. Tapi bukan dia tak faham. Bodoh kalau tak faham ni. Yelah kalau tak faham tu bodoh lah. Bukan dia tak faham, dia tak boleh nak terima. Dia bukan tak faham, dia tak boleh nak terima. Hak jahat mari Tuhan juga ni. Barang apa pesen ni? Apa tak? Bukan dia tak faham. Tak faham ke? Qada bukan jahat daripada Allah. Tak faham perkataan tu. Tak faham, bukan tak faham. Dia tak boleh nak terima, tak logik akal. Perkara jahat takkan qada Tuhan. Jadi bunuh orang tu qada Tuhan. Berzina tu qada Tuhan. Merampok tu qada Tuhan. Dia pun jadi pening. Pening. Waktu bik gapo atas kepala kalau katung, tu bik atas kepala tu. Dia tengok tak katung. Tu bik atas kepala tu. Pening tu pening. Apa ada pening. Lepas tu tekan pula keesaan pada perbuatan. Segala berlaku perbuatan Allah jua. Keesaan pada perbuatan Allah jua yang tukang buat. Makhluk tak ada satu peranan walaupun sebesar zarah lagi tak boleh terima. Faham ke tak? Faham, bukan tak faham. Tapi dia kata tak faham. Bukan tak faham. Tak boleh terima. Dah ni. Setahun 4 bulan. Bayangkan. Marah dia orang. Dia kata nak nekang sangat. Hak mana faham lah. Hak tak faham. Takkan kita nak suruh faham belaka. Dia kata manusia ramai. Marah. Atau WhatsApp marah. Atau mesej. Jadi seolah nak jadi faham belaka.
Hak faham-faham lah dia kata. Hak tak faham biar ke dia lah. Apa masalahnya? Apa masalah? Oh, dia kata setahun lebih duduk ulang-ulang. Banyak mana dah boleh duit tu, dia kata, sagu hati. Dia ulang juga hak tulis. Hidup marah. Hidup marah. Sampai ke sagu hati pun bakit. Dah setahun lebih. Banyak mana boleh sagu hati tiap-tiap minggu. Dia nak kata kau ni. Ni orang makam tinggi belaka lah ni. Tengok ujung ayat dia tu, makam tinggi. Secara makam tinggi ni. Sebab dia jenis apa ni? Ilmu hati tinggi. Bawah belakang dia cerita. Orang makam tinggi, tak apalah. Orang makam tinggi. Mana memang ada orang tak boleh terima. Takkan kita nak ulang juga? Ulang. Sebab bab akidah tak ada. Orang yang ambil dengar walaupun setahun lebih, dia nak tu sebenarnya. Kalau dia tak nak, awal lagi dah. Dia tak peduli. Peduli apa maghrib buka radio. Maghrib orang buka TV, tengok TV ni. TV berita pukul 8 lah. Hak lagi surat tu lah. Hak lagi surat. Apa dia dengar radio? Dia dengar tu nak dah tu. Dia dengar tu dia nak dah. Tapi tak boleh nak tu, tak boleh nak. Tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima. Hak tu hak dia cerita pula lama. Allah sikitnya dia kata hak tak boleh nak terima tu. Kau dah tu je. Kau dah tu je nak faham pegang. Sudahlah. Jangan kau korek lah kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah sebenar-benar tak ada benda kita ni. Dah ada benda apa? Dah lantik kita sebagai khalifah kan? Jadi khalifah kita lah belaka. Jadi Tuhan perlu kepada kita untuk menjadi khalifah atas muka bumi ni. Hak tugas zahirnya kita khalifah. Tapi sebenarnya apa yang berlaku itulah Allah Ta'ala. Yang kita beranggapan bahawa Tuhan perlu kepada manusia untuk mentadbir bumi dengan agama Allah. Tuhan perlu pada malaikat untuk takbir alam. Mudabbirin, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, mudabbir. Perlu pada malaikat untuk takbir alam. Perlu pada manusia untuk takbir bumi. Mana terkaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala-nya. Dah kan kata malaikat tu mudabbirin, betul lah zahir dia. Dah kata manusia ni khalifah atas muka bumi ditugaskan, betul lah zahir dia. Tapi apa yang berlaku semuanya Allah jua pada perbuatan. Tapi hak ni tak nak terima ni. Tapi pusing pun ulang. Hak tak mau terima pun terima jugalah kemudian ni. Terima lah. Tapi setahun lebih. Sebab tak tahu dah. Pengalaman tu banyak dah dalam bab pegangan ni. Kalau bawa cerita sepitah lalu, dah. Tak ada apa. Dia tambah radio ni pula dia terbuka umum. Sama telah lah. Sama telah. Hak respon orang hak dapat manfaat tu memang banyak respon. Hak marah tu, hak tu sekil hak tu. Hak orang dapat ambil manfaat besar daripada hak suara masjid setahun 4 bulan dalam bab qada dan qadar. Gi mana-mana pun orang respon hak ni. Dia boleh ambil hak ni. Bukan ada orang Faridatul Faraid ni saya ngajar tempat dia khatam habis. Dan dia pula memang takmih. Memang takmih, bukan cerlang-cerluk dak, memang takmih. Mana ada sama istiqamah. Faridatul Faraid 3 tahun lebih tempat dia khatam. Lepas dia tu dia kata dia dengar dalam radio hak setahun lebih. Situ baru dia boleh faham dia kata. Situ baru boleh faham. Dalam Faridatul Faraid saya ulang berapa kali ulang tak tahulah. Hak bab qada. Hak dia istiqamah, tak pernah celah-celuh, ada tiap-tiap minggu. Tiba-tiba habis Faridatul Faraid ni dia kata dia tak boleh lagi. Dia boleh tak boleh dah radio. Gitu pula. Gitu. Memanglah kita usahakan supaya tak ada terlepas seorang pun ni bab tanda agama yang pertama. Kalau akidah tak tahu mana hala bukan. Bukan beragama yang sebenar. Berpegang pula dengan akidah yang kufur, kekal neraka selama-lamanya.
berpegang dengan akidah yang terpesa Mu'tazilah, amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita imannya sah, sebab akidah kita masih lagi dihukumkan sah, walaupun akidah yang Mu'tazilah tak hukum kafir, amal ibadah tidak diterima oleh Allah, macam mana kita nak hadapi ujian dekat nak mati? Selamat dah iman kita dalam keadaan kita dihukumkan beriman, tetapi dalam keadaan berdosa besar dengan akidah yang salah, sembahyang puasa tak ada pahala pula. Macam mana kita nak hadapi? Tercabut iman masa dekat nak mati ni, kekal neraka selama-lamanya. Inilah kitab Faridatul Fard tekan tanda agama. Lagi kepada bahagian agama, Islam, iman dan ihsan. Apa di Islam, apa di iman, apa di ihsan, barulah dimasuk kepada pembicaraan iman, permulaan agama mengenal Allah. Atau permulaan agama mengenal Allah. Mengenal Allah tauhid ni lah. Ada pula orang bawa awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah bukan mengenal dalam kitab tauhid ni, mengenal dalam kitab tasawuf. Hak tu kau tak nak kata lah tu. Kena benda ni kena padam habislah kitab-kitab tauhid kitanya. Sebab dalam kitab-kitab tauhid mengenal Allah yang pertama adalah mengenal dalam tauhid. Dalam kitab-kitab Minhajul Abidin pun hak mula-mula sekali kewajipan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba mengenal Allah permulaan agama hak mula-mula bukan mengenal Allah tauhid ni, mengenal Allah tasawuf. Hak tu kau tak nak katalah tu. Kena pusing seumpama tu walaupun tak betul pun. Sebab kalaulah mengenal Allah yang pertama-tama tauhid, mestilah kena bawa tauhid dulu. Tapi tauhidnya tidak dibawa, yang dibawanya tasawuf, maka kena letak tu hak mula-mula. Nak pusing kat mana lagi? Dah bawa dah jalan salah, kena pusinglah kata permulaan agama mengenal Allah, mengenal tasawuf lah. Makrifat tasawuf mula-mulanya. Kalau kata makrifah tauhid mula-mula, dah ajar dak tauhid? Dak. Jadi tak kenalah bawakan tu. Kenalah kata hak mana ni? Makrifah tasawuf hak mula-mula agama, kewajipan hak mula-mula. Pusing kat tu lah. Kena apa ke? Kena tegak benar basah lah orang ikut mana pun. Permulaan agama mengenal Allah, mengenal dalam tauhid ni. Dengan mengetahui ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permulaan agama pula mengenal yang bawa kita pada mengenal Allah. Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah, maka permulaan agama juga mengenal Rasul dengan mengetahui sifat-sifat Rasul. Ni nak cerita, nak masuk dah ni. Nak masuk permulaan agama. Maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid, segala simpulan iman yang wajib pada syarat mengetahui akan dia. Hak wajib pada syarat ni, wajib sebagai permulaan agama. Ini wajib sebagai permulaan agama. Manakah segala aqaid yang wajib pada syarat mengetahui akan dia? Hak permulaan agama ni daripada segala sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Ta'ala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak permulaan agama. Dan pada hak segala rasulnya. Jadi yang bawa kita kepada mengenal Allah, Rasul. Jadi kita kena mengenal Rasul. Mengenal Rasul macam mana? Mengetahui sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang harus bagi Rasul. Jadi permulaan agamanya mengaji aqaid 50. Gitulah. Kita duk ngaji sifat 50 ni, tujuan apanya? Untuk permulaan agama. Aqaid 50, sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah dan Rasul. Hak permulaan agama. Hak orang tu duk tekan-tekan ni, kena ngaji aqaid 50. Kalau tak ada aqaid 50, semayang puasa Tuhan tak terima. Tengok orang tua.
Rekah-rekah je nampak biasa-biasa je. Tapi mereka penting hak ni. Penting bab aqaid 50 ni. Simpulan iman hak 50 ni. Kalau kau tak terima sembahyang puasa tu kata. Nanti sembahyang puasa kerana kalau kita tidak ada permulaan agama ni. Ini hak permulaan agama. Mengetahui sifat Allah dan mengetahui sifat Rasul. Ini hak dimulai dalam kitab Faridatul Faraid. Kemudian dalam kitab Faridatul Faraid ni bukan hanya berkait dengan mengenal Allah dan Rasul, lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman. Lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman dalam kitab Faridatul Faraid. Jangan lupalah pembicaraan terakhirnya adalah syurga dan neraka. Atau pembicaraan yang terakhir. Pembicaraan terakhir dalam kitab Faridatul Faraid bukan syurga dan neraka dah. Neraka dan akhir sekalinya dibicarakan berkaitan dengan syurga. Habislah pembicaraan ke-6 rukun iman, selesai kitab Faridatul Faraid. Itu terlengkap. Sebab tu kata Faridatul Faraid ni siapa kelebu kena ngaji. Sebab setengah-setengah kitab tauhid yang ringkas, dia hanya datang kat aqaid 50 je. Aqaid 50 je. Selesai bicara sifat Allah, bicara sifat Rasul, tutup kitab, tamat kitab. Dia tak ada bicara malaikat, dia tak ada bicara kitab, dia tak ada bicara hari kesudahan, dia tak ada. Dia hanya bicara aqaid 50 je. Tu, kitab-kitab kecil pun muka surat dia setebal Faridatul Faraid juga. Tapi dia setakat sifat Allah, sifat Rasul. Hak lengkap sepenuhnya Faridatul Faraid. Hak lengkap sepenuhnya. Lengkap ke 6 rukun iman. Kemudian bicara hak bab qada qadar, qudrah iradah, 2 muka surat dalam kitab Faridatul Faraid. Daripada wujud sampai ke wahdaniyah, 6 sifat, 2 muka surat. Daripada ilmu sampai kaunuhu mutakalliman, daripada ilmu sampai kaunuhu mutakallim, dalam 12 sifat, 2 muka surat je. Qudrah iradah panjang, 2 muka surat. Panjang bicara bab qada dan qadar, baik dan jahat. Ini dah kitab Faridatul Faraid. Sebab itulah kalau tepat hak baru-baru payah nak cari kitab. Nak ukur kitab mana? Lari daripada Faridatul Faraid, tukar nama je, ambil Pati Faridah. Dulu je ambil Pati Faridah, nak jadi lain sikit. Tapi kalau kata nak mulakan dengan ilmu tauhid, tak lari. Banyak kitab tauhid yang muka suratnya setebal Faridatul Faraid ni, tapi pembicaraan dia tu tak sama dengan pembicaraan dalam kitab Faridatul Faraid. Dia tak sama. Lepas tu kata ini ranking yang pertama. Mana apa-apa hal kita balik pada kitab Faridatul Faraid. Disusun daripada awal. Jadi lengkap ke 6 rukun iman. Tapi dimulai dengan mengetahui sifat Allah dan sifat Rasul sebagai permulaan agama. Serta kami, kata Syekh Ahmad, iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya. Masuk sifat wujud, dalilnya apa? Masuk sifat kidam, dalilnya apa? Masuk sifat sidik bagi Rasul, dalilnya apa? Sifat amanah, dalilnya apa? Sebab apa? Sebab sebut kata makrifah, permulaan agama, mengetahui, mengaku putus di hati, kemudian sebenar, kemudian berdalil. Itu makrifah. Apa di makrifah? Mengetahui serta mengaku putus di hati. Kemudian apa yang kita mengaku putus di hati kejap ni adalah pegangan yang sebenar. Kemudian tiap-tiap satu pegangan yang kita mengaku putus di hati sebenar tu dikena tambah pula dengan dalil. Kita mengetahui dan mengaku putus kejap. Hak kita mengetahui mengaku putus tu kejap sebenar ahli sunnah wal jamaah. Tapi tidak ada selapis lagi, tak ada dalil. Tak ada kapit dengan dalil pula.
Makrifah tu khilaf ulama. Sah ke tak makrifah tu? Setengah pandang mengatakan tak sah lagi makrifah tu, kafir lagi. Satu pandangannya, muktamad pandangan ni sah sebab dia kejap dia akidah. Hak dia pegang tu pula betul pula dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi berdosa kerana tidak mengetahui dalil. Jadi lengkap dengan dalil untuk dapat makrifah permulaan agama. Lepas tu saya sebut berulang kali dah. Makrifah ambil molek takrif dalam kitab Faridatul Faraid. Ambil molek tanda kalau orang ada hak jenis. Hak jenis apa ni panggil? Maka betul. Maka tau. Dia buat tanda tu, tanda molek. Takrif makrifah tu apa? Maka mengenal dan mengetahui itu jazam yang membetuli bagi waqi', yang hasil jazam itu daripada dalil. Artinya i'tiqad yang putus. Itu makrifah. Yang mengenai akal yang sebenar, tepat dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jadi, yang berhasil i'tiqad itu daripada tanda, daripada dalil yang menunjukkan atas betul i'tiqad itu makrifah. Apa dia mengenal dan mengetahui? Mengenal makrifah, mengetahui ilmu, dia sama je makna dia. Jazam, i'tiqad yang putus, itu makrifah dalam ilmu tauhid permulaan agama. Jazam putuh di hati. Ada pun merasai di hati, menjiwai di hati, syuhud di hati. Itu pembicaraan maqam berkaitan dengan basirah kita, kuat ke tak kuat, mari daripada amal ibadah yang kita lakukan. Itu bukan pembicaraan makrifah dalam ilmu tauhid permulaan agama. Ini kena ingat balik pada sini. Mana kalau kita kata mengesakan Allah pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah, maka tak bekas sama sekali. Kita mengaku putus di hati kita. Kejap pegangan kitanya, segala berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita merasai tak di hati, menjiwai tak di hati, meresak tak di hati. Tak lupa. Yang kita ingatnya kita belaka. Hak tu bab basirah masing-masing. Bab basirah masing-masing. Tapi kita mengaku putus tak di hati. Tiap-tiap saat kita hidup sekarang, Allah yang menghidupkan kita. Bukan udara, bukan kata kita bernafas serta ada udara yang menghidupkan kita. Bukan. Allah yang menghidupkan kita setiap saat. Pekerjaan Allah belaka kita hidup. Gerak geri kita tu pekerjaan Allah belaka. Gerak diam tu bukan gerak je pekerjaan Allah. Diam kita tu pun pekerjaan Allah. Allah yang mendiamkan kita. Tapi diam kita tu diam kok zahir je. Kok dalam diam ke tak? Jantung bergerak ke tak? Darah mengalir ke tak? Kenapa kita kata Allah mendiamkan kita? Duduk kerah tu. Diam hak zahir je. Hak dalam organ-organ kita ni berfungsi ke tak? Berfungsi. Siapa yang fungsikan organ kita ni? Kalau tidak bergerak, jantung mati ya kira. Gitu tak? Jadi siapakah yang menggerakkan organ-organ ada tubuh kita? Allah. Adakah hidup kita kerana organ tu? Tak. Allah yang menghidupkan kita. Bukan organ tu bergerak, yang bukan jantung berfungsi yang menghidupkan kita. Tak. Allah. Ni. Kita mengaku putus di hati seumpama betul. Itu akidah kita. Semua perbuatan Allah. Diingatan ada tak? Dirasa kita ada tak? Di syuhud kita jauh jelas lah. Itu bab basirah. Itu bukan bab pegangan. Ni kita nak tengok tu. Tu Allah gerakkan. Tu gerak Allah gerakkan. Tengok benda lain. Tengok tu. Tu Allah gerakkan. Tu Allah gerakkan. Dah di dia tu. Di diri kita sendiri ni. Diri kita sendiri ni. Ingat tak? Ni hak berlaku di kita. Kita buka mata, terang, nyata. Mari mana tu? Cahaya yang winapa, biji mata yang winapa, cermin mata yang winapa. Ada semua yang berlaku perbuatan Allah. Dah ingat? Ingat dia kata. Senyum dah. Tidak faham awak tanya ke apa sebenarnya tu. Ingat apanya? Tak. Mana? Allah, cermin mata tak bawa. Tak dia nak baca lah gini. Tak apalah tu cakap asbab, tak ada salah. Tapi ingatan di hati kita.
Tak ada. Kita dengar ni suara terang nyata ni. Suara terang nyata ni Allah buat, bukan speaker buat. Keluar suara daripada saya ni bukan lidah saya buat, Allah buat. Telinga masing-masing ini terdengar suara tu Allah buat, bukan kena telinga yang buat. Semuanya perbuatan Allah. Ni kita mengaku putus di hati, di pegangan kita, makrifat kita. Ingat ke tak? Tak ingat-ingat pun. Itu bab basirah. Itu bab lain. Saya sebut semua sebab kadang-kadang pun ni saya ada dengar. Kebetulan tengok dia punya live dalam radio, bukan Terengganu lah. Tapi radio jugalah. Bukan Terengganu. RTM juga tapi bukan Terengganu. Cerita bab keesaan pada perbuatan. Comel tajuk dia. Keesaan pada perbuatan. Cerita-cerita akhirnya kita mesti rasa. Allah, apa pula lagi rasa. Tapi tengok latar belakang pondok juga. Ni jadi keliru ni. Pondok juga latar belakang. Kena rasa. Jangan ada aku pilih, aku buat, aku pilih, aku buat. Jangan ada waktu tu. Jangan ada warna. Kita wajib berpegang hamba ada pilihan. Kita wajib berpegang hamba ada usaha. Macam mana boleh pula nak hilang waktu? Kalau tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, hamba ada pilihan dan usaha, itu Jabariyah sesat. Sebab puasa tahun tak terima waktu. Disuruh rasa Allah yang buat. Kemudian ni biar hilang, tak ada aku, tak ada ananiah tu, tak ada aku, tak ada. Mula-mula macam mana lagi cerita bab keesaan pada perbuatan. Tapi latar belakang pondok. Ni kata sakit dah ni. Dah, apa jadi gitu dah kata pondok. Yelah pondok, saya biasa sebut semua kan. Pondok ni sendiri, satu-satu pondok dia ada kelebihan masing-masing. Ada kelebihan masing-masing. Ada pondok yang mana tauhid dia memang kupas halu-halu sungguh. Ada setengah pondok cukuplah fardu ain dia kupas, tapi tak selalu satu pondok yang lain. Tapi pelajar pondok ni dia akan pergi menumpang belajar di pondok hak tauhid dia tadi tu. Pondok hak lain ni tauhid kemah belaka, tapi bahasang dia tu semata-mata atas pondok. Pelajar ni pula dia penguasaan tak sama pula. Ada ni. Dia panggil belajar pondok belaka. Duduk 2 tahun pun belajar pondok, duduk 5 tahun pun belajar pondok, duduk 10 tahun pun belajar pondok. Belajar mana? Belajar pondok. Berapa tahun? 5 tahun. Lepas tu belajar pondok lama mana? 20 tahun. Sama je sebut belajar pondok. Tak ada kata belajar mana? Belajar pondok 5 tahun. Tak sebut 5 tahun. Belajar pondok 20 tahun. Tak sebut. Lepas tu duduk pula 5 tahun ke 2 tahun ke, penguasaan tak sama sebab tak ada peperesaan. Tak ada peperesaan. Boleh tahu pemahaman tu setara mana. Kemudian pula masuk kelas pula tak ada nama kedatangan. Macam kelas kita ni tak ada nama kedatangan ni. Tak ada nama kedatangan. Tak ada. Kemudian pula kalau pondok buka 2-3 minggu dah apa lagi? Tak ada kena ambil tindakan apa pun. Pondok tutup 2-3 minggu lagi balik dah. Dah, belajarlah. Dia belajar bebas gitu. Jadi kita nak letak tu payahlah sebab dia ngaji pondok tu. Pondok tu memang kemah molek tauhid. Apa dia ajar salah? Jadi belajar lama mana? Lama juga. Lepas tu apa panggil apa? IQ dia tinggi ke tak tinggi? Satu perkara pula. IQ dia tinggi, dia sungguh tak belajar. Ada sok dah kelas. Ada sok lepas tu sungguh ke tak? Yelah, ada sok dah kelas. Tapi tunggu ngajar dia pun tidur kejam mata, tidur. Ada jangan duk suka, ada. Sungguh ni. Memang ada. Dia tak tahulah dia. Bukan sengaja tau. Dia memang gitu. Mula-mula kita gerak dia lama dah nak layang ke dia, kita nak ngaji juga. Dia jadi rajin sungguh, tak pernah mi. Tapi dia jadi jenis letih, mana letih. Bukan letih tubuh ni, letih mata.
Ada gitu. Ngaji. Bertahan agak lama. Bukan tak cerdik-cerdik. Tak ada ni. Tak ada. Tunggu dah cari kalau tidur pun. Sama kalau duduk belakang sikit. Kalau duduk depan tu mungkin tunggu ambil tahu juga. Tunggu ambil tahu duduk jauh. Tidur ada. Jadi memanglah sebut kata pondok. Tapi apa dia ajar gitu? Nak kena rasa. Kita faham situ. Sebab tu kita kena kemah masing-masing. Kita masing-masing ada dah. Apa dia makrifah? Makrifah ni mengaku putus di hati. Dan kita mengaku putus tak di hati. Segala-gala perbuatan Allah. Dah ingat tak di hati? Dah ingat. Tu orang awam. Tak ada salah apa. Lepas tu macam dia serasa-rasa. Tak boleh buat tu. Lepas tu tak boleh nak buat. Itu bergantung kepada hati yang ini bergantung kepada kekuatan hati masing-masing. Waktu mari daripada amal ibadah. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat atas kurnia Allah, itu bukan kewajipan kepada kita. Hak mengetahui dan mengaku putus di hati, ini kewajipan kita. Kena tak molek situ. Jadi kalau kita kemas tu, kita boleh faham lalu dah. Kalau sebut kata keesaan pada perbuatan, keesaan pada perbuatan, kena ingat, kena rasa, kena hilang keakuan. Tu unduh bukan tu. Bukan. Dalam kitab Tauhid Sifat 20 tidak ada bicara bab rasa, menjiwai, tidak ada. Tidak ada ayat dalam kitab Sifat 20 syuhud, ingat, tidak ada. Itu pembicaraan dalam kitab Tasawuf Haqiqah. Cerita lain. Itu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena faham ni. Sebab pegangan, kena syuhud, kena ingat. Sekarang ni sudah meluah. Bawakan seumpama ni. Kadang-kadang setengah-setengah tempat bukan masjid calang-calang. Bukan masjid calang-calang. Bukan ada negeri yang ajar seumpama ni masjid itu masjid utama, masjid negeri. Kalau kita Terengganu juga macam masjid putih lah. Kalau kita Terengganu ni negeri lain. Mana masjid negeri juga. Mana kalau label Terengganu masjid putih, kalau label Terengganu. Mana mengajar seumpama tu. Lupa syirik, lupa syirik. Orang dia mencari, orang nak belajar, gitulah. Dia kadang-kadang bunyi cerita-cerita dalam ni, cerita tinggi-tinggi ni, orang suka. Orang suka. Ada ni. Jadi dia cari tasawuf tinggi-tinggi. Lepas tu duk cerita syirik, syirik. Lepas tu ada orang kata ke dia, awak ni salah ni. Awak ni salah. Orang kata salah. Tapi orang kata salah pun tak nyatakan salah tu kat mana. Orang kata salah, tapi salah kat mana? Dia kata dia pandang orang ni syirik belaka. Dah dia pandang orang ni lupa ke Tuhan belaka. Dia pun lupa seperti orang ngajar tu pun lupa juga. Tapi tak ada lah dia syirik, orang lain dia syirik. Dia kata dia pernah dengar saya mengajar. Tapi tak ni tak masuk. Dah tak cerita bab syuhud ni. Cerita bab akal tak cerita. Tak masuk. Lepas tu oleh kerana orang kata salah ke dia ni. Orang kata salah pun, bobo salah je. Lepas tu salah ke mana? Lepas tu dia jumpalah ni. Guru tu nasihat supaya dengar semula saya sebut bab ni. Bab pegangan kat mana, syuhud kat mana. Dia dengar semula tu, boleh dipaham kat mana salah. Dia tak ngaji dah pasien tu. Tapi dia kata masjid negeri, dia kata. Tahu dah. Dia sebut nama sianu-sianu. Tahu dah. Latar belakang, pondok. Pakai peseng, pondok. Dia ada peseng pondok. Kalau Serebang, Serebang pondok. Dia ada peseng Serebang pondok. Memang Serebang pun Serebang pondok. Serebang macam saya pakai, dia tak ada apa pondok mana ni. Dia Serebang biasa je. Serebang pondok dia ada macam dia punya macam apa, macam apa ni, macam telinga arnab. Dia naik gitu. Ada. Dia nak ikat Serebang gitu, tak boleh tengok cermin, dia kena ikat gitu je. Lepas tu baru betul balik, baru jadi. Dia macam simple lah tapi comel. Serebang pondok orang panggil. Dan dia ada tempat-tempat madrasah dia ada. Dia ada Serebang macam ni. Sama je. Sama je.
Tak ada merasah seumpama tu. Tapi maknanya tengok rupa pondok. Dia cakap di mulut pun saya pondok tu, saya pondok tu, saya pondok tu. Saya pernah mengaji dengan syekh tu, saya pernah mengaji dengan syekh tu. Memang Tuk disebut tu Tuk yang muktabar belaka. Dan Tuk tu sini saya pun mengaji dengan Tuk tu. Tapi macam mana? Dia ada jumpa hak lain. Dia jumpa lain, hak ni masuk ni. Kena ingat. Tak ingat syirik kepada Allah. Allah kata. Kita kena faham balik ni. Sebab benda ni benda yang meluas. Sekarang ni bukan kodoh-kodoh biasa-biasa dok ngajar. Dulu orang ngajar kuk senyap dia ngajar pesen tu. Ni agak mana secara dapat tempat. Kita kena faham dalam kitab ni, makrifah mengaku putus di hati, berpegang kejak di hati, keesaan Allah pada perbuatan. Allah jua yang melakukan. Ada? Bukan kita percaya gitu. Dah. Tapi hak cakap mulut kita tak ada salah. Jangan ada wujud takabur, sudahlah. Siapa buat comel tu? Saya lah. Tengok tukang pasal tukang hak mahir ni. Siapa jahit comel tu? Saya lah. Siapa tukang jahit hak pandai gitu? Siapa masuk sedak siapa lagi? Tengok dok tukang masak dia siapa? Kan? Tengok tukang masak siapa? Tukang masak import ni dia. Bukan tukang masak tempatan ni. Apa import mana? Oh, dia masak. Oh, dia memang bak masak. Lepas tu dia pun memang saya tukang masak. Okey je. Jangan sombong sudah lah. Yelah kita kerja sebagai tukang masak. Kalau kita nak kata kita masak sedap, siapa nak ambil kita? Kita uyak lah memang. Mana-mana tempat saya pergi masak, semua kata gini belaka. Kalau awak nak jam apa panggil saya nak. Upah sikit sebab tekan masak sedap. Dah kerja dia gitu kan, dia kena angkat lah. Dia kena ceritalah dia punya tu dia tu. Kalau nak bak baiki, sinilah tempat hak mahir. Bak baiki apa? Nak baiki apa? Mesin sini. Nak baiki apa? Kereta motor sini. Kita pergi jumpa pemain dia. Orang kata sini hok bijak baik kereta. Jangan gitulah. Tak kata saya dah pandai bagi kereta. Kalau awak bagi kereta saya punah kereta awak. Larilah orangnya. Jawab dia pandai lah. Dia lah pemainnya. Tu cakap sebab lah ke tu. Jangan sombong sudah. Jangan sombong. Sombong tu kes lain pula terjadi. Dia cerita apa nak cerita supaya orang mari kat dia. Dia boleh buat kerja. Gitu je lah. Ingatan di hati, lah, gitulah. Itulah kita ni duduk congok sedap. Kita belakalah ni. Kita. Tapi akidah kita macam mana? Allah jua yang melakukan. Itu dia tauhid makrifah. Sebab tu kita mati situ. Kalau sebut kata tauhid makrifah pulang agama, je kata ingat ke, mari rasa ke, meresapi ke, menjiwai ke, nak syuhud ke, istilah ilmu dia panggil syuhud. Ingat ke, atau bukan. Itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makrifah dalam kitab haqiqah. Itu orang yang ada maqam, ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita duduk makam awam, hati sentiasa lalai, kada itulah kitanya. Tapi janji akidah kita betul. Hak Tuhan perintah zahir batin pekat tasawuf pun comel, hak Tuhan larang hak zahir batin pun kita tinggal belaka. Kita duduk atas garis agama yang sebenar. Duduk atas garis agama sebenar tu pun sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah beri kedudukan kepada kita, alhamdulillah itu kurnia Allah kepada kita. Tapi kita dengan kedudukan yang ada, kita nak rasa lebih sombong, kita tengok orang hak lebih. Aulia illah macam mana? Sahabat macam mana mereka? Tu tengok lebih. Jangan tengok kurang, tengok lebih. Maka tak ada lah riak wujud takabur kepada kita. Tapi kita wajib bersyukur. Sebab apa? Hak kurang lagi macam mana hak bahagian dia. Kita dok Tuhan beri kita jalan dengan ilmu amal. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Ada gitu jelah. Mana kurang-kurang kita ni
duduk atas garis yang sebenar. Kita tahu orang duduk kedudukan kurnia Allah ni macam mana. Kadang-kadang dekat nak mati, insya-Allah tu akan beri kedudukan seumpama ni. Walaupun sesaat je kita nak sebelum kita mati, Tuhan angkat kita makan fanat, makan bakar, itu lebih daripada ibadah bertahun-tahun laginya. Itu atas kurnia Allah Subhanahu wa taala. Itu atas kurnia Allah. Orang ni kadang-kadang dia amal dekat nak mati, dia macam sendiri nampak dianya. Macam dia tu dengan Tuhan je ngelah. Faham tak ni? Tenang, dia nampak macam dengan Tuhan je dia. Tu Tuhan bagi dia tu last minute. Boleh berapa saat kedudukan Tuhan beri itu pun cukup dah. Janji kita tu jalan yang sebenar, dan kita memang cita di hati, kau duduk tahap tu, itulah yang kita nak. Tapi jangan duduk gopoh-gopoh. Itu atas kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dekat nak mati Tuhan beri, alhamdulillah. Sebab tu kadang-kadang orang-orang yang soleh, orang soleh, amal ibadat dia sempurna, dekat nak mati orang tengok dia pelik je. Mana? Kita tengok dia tu macam dok dengan kita dah. Walah dia sedar lagi tapi dok dengan kita seolah-olahnya. Seolah-olahnya dok dengan kita dah dia ni. Sebab hati dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak uya tu. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak kita sekarang ni, kita betul dok dengan garis agama. Akidah betul ke dok? Ibadah zahir batin betul ke dok? Mayabang kita comel ke dok? Lepas tu hati kita comel ke dok? Ikhlas kita solid ke dok? Ke depan orang, rajin belakang orang, tak rajin. Tak solid tu ikhlas tu. Tak sepenuhnya tu. Ada ni. Lepas tu riak wujud takabur tu ada tak lagi di kita ni. Kita masih lagi bersifat dengan riak wujud takabur. Tu nak kena kira tu. Kalau waktu masih lagi tak selesai, maknanya kita dengan garis agama tu masih lagi tergelincir laginya. Tak terus lagi kepada jalan yang sebenar. Tapi tergelincir pun kita ada ilmu, kita mengaji sedar, kita bertaubat. Janji ada ilmu je. Kalau kita tak ada ilmu, kita tergelincir lari pas lain pun kita tak sedar. Tapi bila kita ada ilmu, kita orang lemah gitulah. Tergelincir dengan riak wujud takabur, kita bertaubat, betul balik. Lepas tu gelincir pula, kita bertaubat pula, betul balik. Tapi nak kena ada ilmu lah, biar kenal riak tu apa dia, ujub tu apa dia, takabur tu apa dia. Tu ilmu fardu ain belaka tu. Sebab nak pastikan kita ni ilmu amal kita tu, ilmu fardhu ain tetap ada, amal kita tu tergelincir, kita ada ilmu fardhu ain, kita sedar kita salah, kita bertaubat, kita naik semula atas jalan yang sebenar. Tapi kalau ilmu tu tak ada, kita nak nilai macam mana? Ilmu tiga tu lah tauhid, fiqh, tasawuf. Cuba kita faham bab akidah macam mana pegangan ni mengaku putus di hati. Dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Dalil yang menyabitkan sifat wajib, menyabitkan, menetapkan Allah ada, dan menafikan yang mustahil. Dalil yang mana nak menafikan tak ada Tuhan tu dok sama sekali. Tu dalil yang menyabitkan yang wajib. Apa yang wajib? Wujud Tuhan, qidam Tuhan sungguh. Mana dalil dia? Ada makhluk. Kemudian hak mustahilnya, tak ada Tuhan mustahil, baharu Tuhan mustahil. Kita dalil nak menafikan dok sama sekali Tuhan tak ada, dok sama sekali Tuhan sendiri. Apakah dalilnya? Ada langit, ada bumi. Ini hak kita nak pegang ni. Hak wajib kita nak pegang sungguh di Tuhan. Hak mustahil kita nak pegang dok di Tuhan. Apa dalil? Apa dalil sungguh Tuhan ada? Apa dalil sungguh Tuhan sedia? Apa dalil sungguh Tuhan kekal? Dalil ada langit, ada bumi. Apakah dalil tak ada Tuhan dok sama sekali? Apakah dalil baharu Tuhan dok sama sekali? Apakah dalil mana ni binasa Tuhan dok sama sekali? Ada langit, ada bumi. Jadi hak mustahil kita nafikan. Hak wajib kita letakkan di akidah. Dalil ada langit, ada bumi. Ni dia akan hurah dalam kitab Faridatul Fara'id, tiap satu akidah dengan dalil yang menyabitkan sifat wajib dan dalil yang menafikan, yang menidakkan akan sifat mustahil. Tak ada Tuhan, dok sama sekali. Lemah Tuhan, dok sama sekali. Jahil Tuhan, dok sama sekali.
Nak menafikan mustahil. Dalilnya, dia akan sebut dalam kitab ni. Tapi dalam kitab kita dalil akli, dalil akal. Maka kami berkata, wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap kesempurnaan yang patut dengan zatnya zat Allah yang maha tinggi. Ini secara ijmal terlebih dahulu. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya, yang selayaknya dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sifat, ada perkara yang nisbah dengan kita sempurna, nisbah dengan Tuhan tidak patut. Mana? Nisbah kita berjemaah, tu sempurna. Seorang diri tak jadi, Tuhan tak boleh, Tuhan kena esa barulah patut dengan Tuhan. Kita ni pula kena berkeluarga. Kena berkeluarga, kena ada isteri contohnya, baru sempurna. Tuhan tak ada isteri tu, waktu kurang bagi Tuhan. Lepas tu kata sifat kesempurnaan yang patut dengan zat Tuhan. Ada benda sempurna, tapi ingat Tuhan tak patut, tak selayak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sebut sifat kesempurnaan yang patut, yang selayak dengan zatnya zat Allah yang maha tinggi. Wallahu a'lam.